Tak apa, tak apa. Okey. Gotong royong Kacau, sikit. kacau. Tak apa. Gotong royong ini Esok nak tarawih. Iyalah betul. Patut ramai sama. Sikit-sikit ada. Betul boleh. Cantik-cantik. Meriah ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung pengajian kitab kita ini. Cuma sepanjang Ramadan ini, sebagaimana yang tuan-tuan maklum, kita ubah sedikit waktu ataupun masa daripada 9 ke pukul 10, dan kita lajakkan sedikit, terpaksa kita lajak. Biasa kita tamat pukul 12, kita lajakkan sebelum pukul 1. Hari ini pun insyaAllah kita akan mula 10 lebih ni, kemudian kita break sekejap pukul 11 setengah. Kita break dalam 15 minit saja tuan-tuan untuk minum dan bagi kesempatan perempuan ke tandas dan rehat-rehat. Kemudian kita sambung, kita habiskan sebelum pukul 1, dan dalam pukul 1 tu mengikut penganjurnya dibekalkan makanan kan, ada makanan tuan-tuan. Cuma kita beri 15 minit tu air sahaja. Kemudian nasi tu selepas kelas kita tamat. Baik, kita mulakan tuan-tuan dengan kitab yang pertama ataupun modul yang pertama, iaitu modul fiqh, kitab Sulamus Sibyan. Kitab Sulamus Sibyan muka surat 12, masih lagi dalam intro, masih lagi dalam pendahuluan kitab. Sebelum kita masuk kandungan utama kitab kita ini, iaitu Kitabus Salah, kitab berkaitan dengan tata cara, tata kelola mendirikan sembahyang mengikut peraturan mazhab Al-Imam Syafi'i. Sebab itulah kenapa tuan-tuan intronya kita bincang apa hukum mengikut mana-mana satu daripada 4 channel ini. Bukan 5, 4 sahaja. 4 channel ataupun 4 mazhab sahaja yang diiktiraf, yang diakui sah oleh seluruh ulama. Tanyalah mana-mana para ulama, kesepakatan atau panggil ijma' ulama, seluruh ijma' ulama di mana-mana tempat, mereka tak pernah bertemu. Ini apabila kita sebut ijma' ulama, bukan mereka meeting, tidak. Nak melahirkan kesepakatan hukum ini, tak perlu mereka bertemu, tak perlu mereka duduk untuk lahirnya satu hukum yang sama, tidak. Jadi ikutlah kita perasan apabila kita kata ijma' ulama, kesepakatan seluruh ulama di mana saja mereka berada. Mungkin terfikir kita ini kok mereka meeting dulu, mereka duduk sekali lahirkan resolusi, tidak. Ini ijma' ulama dalam kitab tuan-tuan. Apabila terma ataupun term kita bertemu dengan ijma' ulama, kesepakatan ulama,
dalam satu-satu hukum bermakna kesemua ulama di mana saja mereka berada, sama sahaja hukum yang dikeluarkan oleh mereka walaupun mereka tak pernah bertemu. Itu dipanggil ijma' para ulama seluruh dunia. Pergilah mana-mana tempat, mana-mana negara, tanyalah siapa pun asalkan dia statusnya ulama, ulama mujtahid, maka dia akan mengeluarkan sama hukum, iaitu wajib mengikut ataupun niat mengikut mana-mana satu daripada 4 mazahib ataupun 4 mazhab. Bila selepas daripada era Al-Imamun Al-Ahmad bin Hanbal, selepas era Al-Imamun Al-A'zam Syafi'i, maka ijma' ulama seluruh manusia mengatakan wajib, bukan sunat, wajib kita mengikut mana-mana satu daripada 4 mazhab. Kenapa? Kerana tidak ada lagi selepas daripada masa mereka ini, tidak ada lagi orang yang mempunyai kepakaran dari sudut ilmunya untuk melahirkan hukum sendiri ataupun mazhab sendiri. Tidak mampu. Selepas matinya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, kita sambung tuan-puan muka surat 12, iaitu bermula dalil wajib ikut hukum yang sudah ijma' ulama'. Baik, sebelum kita baca dalil yang kedua ini, saya ulang balik tuan-puan, kerana dalil yang kedua ini dalil ulama' nak menceritakan hujah ataupun dalil yang wajib kita mengikut ulama'. Sebelum daripada ni, dalil wajib kita taklid mana-mana satu daripada 4 mazhab. Dalil yang kedua, kenapa kita wajib ikut ulama'? Kerana ada dalil. Ini dalil yang kedua, dalil wajib ikut ulama'. Dalil yang pertama, dalil wajib taklid mana-mana satu daripada 4 mazhab. Kita dah bahas. Ini dalil yang kedua. Baik, sebelum kita baca dalil tuan-puan, saya recall balik rumusan yang kita baca 2 minggu lepas, iaitu hukum mengikut ataupun dipanggil niat taklid dan hati kita mana-mana mazhab. Mazhab ini kita dah faham, iaitu hukum yang dimodulkan oleh salah satu daripada 4 ini, itu dipanggil mazhab. Mazhab itu istilah merujuk kepada hukum ataupun pendapat yang dikeluarkan oleh salah satu daripada 4 imam, kemudian dimodulkan oleh muridnya. Bukan imam yang modulkan. Susunan silibus dan modul ini disusun oleh murid dia. Orang yang menyebarkan fahaman salah satu daripada 4 mazhab. Itu dipanggil modul, itu dihasilkan oleh pengikut ataupun murid kepada salah satu ataupun keempat-empat iman yang mu'tabar. Baik, hukum dia tuan-puan, saya ulang sekali lagi, wajib kita niat, terlintas di hati kita niat ikut mana-mana satu daripada 4 mazhab. Bermakna kita ni tuan-puan di Nusantara, majoriti kita, kawasan kita ini, kita pilih iaitu mazhab Al-Imam Syafi'i. 3 mazhab lagi itu kita tak belajar secara detail. Kita just ambil tahu secara ringkas sahaja mana-mana isu yang kita nak implement ataupun nak taklid. Baik, kesan daripada ni tuan-puan, kita tahu dah wajib ini, maka sekiranya dilahir hukum, apabila kita tahu bahawa hukum wajib ikut mazhab ini satu daripada 4 mazhab, maka dia lahir hukum yang pertama, tidak sah sekiranya kita tidak taklid mana-mana satu daripada 4 mazhab, walaupun amalan kita, praktikal kita ikut mana-mana satu daripada 4, tetapi kita tak terlintas niat pun. Amalan kita ni tuan-puan, kita pilih mengikut mana-mana satu, tapi kita tak terlintas di hati kita, tak niat pun di hati kita, aku ikut mazhab Maliki, aku ikut mazhab Syafi'i, aku ikut mazhab Hanafi, tak terlintas. Sedangkan kita mengikut hukum yang dikeluarkan oleh mereka, kita mengikut hukum pendapat yang dimodulkan oleh mereka,
Karena mereka ini orang yang faham Quran, orang yang faham hadis, keluar hukum berdasarkan Quran dan hadis, dan muridnya memodulkan untuk lebih mudah kita follow ataupun kita study. Tetapi kita ni ikut mazhab Maliki, tapi kita tak pernah terlintas di hati kita ini panduan hukum yang dikeluarkan oleh Maliki. Jawab dia tuan-puan, tidak sah amalan kita. Kerana kita ini orang yang bukan ambil direct hadis daripada sahabat, dan kita bukan orang yang ambil direct hadis daripada tabi'i. Kita hanya bertemu hadis itu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, tapi kita tak terlintas hati kita follow Imam Syafi'i, terlintas hati kita ikut Nabi terus, maka tidak sah. Kerana kita tidak menerima hadis ini daripada tabi', kita tidak menerima hadis ini daripada sahabat, lagi-lagilah kita tidak menerima hadis ini daripada Nabi. Yang kita ni ikut hadis ini daripada mana? Hadis ini dia datang melalui saluran mana tuan-puan? Saluran yang besarnya ialah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia mengambil hadis-hadis yang telah dikelaskan oleh Imam Malik, dan Imam Malik mengambil hadis daripada sahabat Nabi. Begitu juga Imam Hanafi. Imam Hanafi juga ayahnya belajar dengan sahabat Nabi. Sebab itulah mereka ni tuan-puan, salah satu daripada empat ni, networking mereka, susur galur mereka, hadis mereka terus bersambung dengan Nabi. Kenapa? Contoh tuan-puan, networking kita Imam Syafi'i, kita susur galur kronologi kita punya ilmu ini sampai ke tidak kepada Nabi, sampai. Kenapa? Kita ambil daripada ulama. Ulama tu siapa? Ulama itu antaranya ulama tarjih, ulama mazhab. Ulama tarjih ini dia bukan faham Quran dan hadis, dia hanya memahami nas ataupun teks Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengeluarkan hadis, mengeluarkan hukum secara umum, maka didetailkan oleh muridnya seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ramli, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Mereka ini ialah iman-iman yang tarjih. Apa dia tarjih tuan-puan? Mengeluarkan hukum secara detail, diambil daripada teks Imam Syafi'i secara umum. Maka mereka ini mengambil daripada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengambil daripada gurunya Imam Malik, dan Imam Malik mengambil daripada gurunya Imam Nafi', seorang sahabat Nabi. Dan Imam Nafi' ini tuan-puan, dia pernah bertemu dengan sahabat-sahabat, dan statusnya juga seorang sahabat, dan bertemu dengan Nabi mengikut susur galur iman. Ada 3 riwayat. Networking kita didatang melalui 3. Pertamanya ialah Aisyah radhiyallahu anha, yang keduanya ialah Ali karramallahu wajhah. Dan ada riwayat mengatakan susur galur kita melalui Umar Al-Faruq. Umar ni iaitu Sayyidina Umar. Rangkaian hadis ataupun rangkaian ilmu ini sampai kepada Nabi. Sebab itulah kenapa kita nak kena wajib taklid. Baik, isu pertama tu pun settle. Kalau pun betul lah imalan kita mengikut mana-mana mazhab 4 tapi tak taklid, maka di-reject, tidak diterima amalan itu. Kenapa? Kerana kita tak terlintas di hati kita taklid. Contohlah tuan-puan, contoh kita ambil wuduk, basuh kaki, basuh muka, seluruh muka, tangan hingga siku, sapu sedikit kepala, basuh kaki. Itu modul apa? Itu modul Al-Imam Al-A'zam Syafi'i. Kita tak pernah terlintas macam kita, tak apalah. Kita ni memang turun-temurun dah. Kita ni tak, bapak kita memang Imam Syafi'i. Sebab tu kita tak perlu terlintas Imam Syafi'i. Cuma kata ulama, dia kata at least sekali sahaja sebelum lepas kita balik, sekali kita terlintas aku ni taklid Imam Syafi'i. Baik, kalau orang lain ataupun kita tuan-puan, kita ini nak taklid Imam Malik, tak terlintas pun taklid, cuma kita ikut saja Imam Malik, tak boleh. Kita kena, sebelum kita ikut, kita kena terlintas di hati kita, aku taklid ataupun ikut pandangan pendapat Imam Malik. Baik, settle tuan, satu isu. Isu yang kedua,
tak sah juga. Ini kita akan belajar sekali lagi tuan-puan dalam mungkin tak sempat hari ni, iaitu ada topik yang terakhir sebelum kita masuk kandungan utama. Dia panggil syarat 6 syarat sah bertukar mazhab. Kalau kita nak tukar mazhab Malik, mazhab Hanafi, apa dia punya etika dia? Ada 6 yang kita mesti follow, 6 peraturan ketika mana kita nak berpindah kepada modul lain, kepada channel lain. Itu insya-Allah kita akan bincang mungkin last sekali sebelum kita bukan hari inilah tajuk kuliah terakhir sebelum kita masuk kitab solat. Isu yang terakhir sebelum kita nak baca tuan-puan, iaitu pertama tadi, tidak sah sekiranya kita tidak terlitah mana-mana mazhab, walaupun amalan kita betul mengikut mana-mana mazhab. Contohlah tuan-puan, tadi saya bagi contoh solat. Contoh yang kedua yang banyak ni tuan-puan, yang kadang-kadang kita terlepas pandang dalam muamalat. Dalam muamalat Islam tuan-puan, majoriti dunia hari ini, sistem keuangan Islam ataupun dipanggil keuangan kontemporari, majoriti mereka taklid pendapat Imam Malik dan Hanafi dalam isu ekonomi, dalam isu muamalat, dan isu jual beli, dan isu pinjam meminjam, dalam isu hutang. Jadi banyaknya ialah Imam Malik. Tetapi jadi isu besar kepada masyarakat umum, mereka tak tahu etika dia. Ini perlu kepada orang, terutamanya para asatizah, dia kena clearkan benda-benda basic. Contoh tuan-puan, paling mudahnya, contoh tuan-puan beli online. Kita tak tahu Imam Syafi'i, di sisi pendapat Imam Syafi'i adakah sah jual beli online. Hanya kita tahu sah. Kenapa? Kerana kita pernah dengar ustaz ni kata sah, kita pernah baca dalam buku kata sah, kita pernah google sah. Itulah dia pandangan, cara kita dapat info. Tak pernah tak pernah kita khatam satu modul yang khusus untuk Imam Syafi'i dalam bab jual beli, tak pernah khatam. Apabila tak pernah khatam tuan-puan, tak pernah belajar secara intensif, menyebabkan kita akan jemput, ambil dalam internet, kita dengar guru ni kata, kita dengar guru ni kata sah. Sah itu sebenarnya dari sudut mana, channel mana? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i jual beli online. Dan kadang-kadang tuan-puan, majoriti lah, bukan kadang-kadang, majoriti kita dalam isu muamalat terkadang tidak ada. Ketika mana kita melakukan transaksi bayaran, apapun bayaran, terkadang kita tak pernah terlitah di hati kita pilih mana-mana satu term. Dalam muamalat hampir tuan-puan ada 20 lebih terma yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala untuk kita guna. Bermula jual beli sampailah kepada last kali isu laqid, ataupun laqid ini dipanggil barang yang tercicir. Macam-macam proses. Kita nak bayar touch and go, kita nak guna debit card, kita guna kad kredit, pembayaran apapun, bayar touch and go. Apa yang kita niat di hati kita, niat dulu sebelum nak masuk mana-mana mazhab. Kalau okey, kita kata aku niat parking ni, aku niat bayar sewa parking, maknanya akad sewa, dia panggil dalam istilah muamalat akad ijarah, akad sewa menyewa, dia ada terma dia. Mesti kita follow. Kalau dalam Syafi'i lain, dalam Maliki lain, Hanafi lain. Jadi kita bayar, bayar, tapi pilih akad apa? Saya pilih akad sewa. Mengikut modul mana? Tak tahu. Ini dia punya isu yang kita sedang berlaku. Sepatutnya tuan-puan, kita kena clearkan satu-satu. Contoh tuan-puan, jual beli online, saya memilih akad, saya tak nak guna akad jual beli. Kenapa? Kerana jual beli online menurut mazhab al-Imam A'zam Syafi'i tidak sah untuk kita implement jual beli secara online. Maka apa akad yang kita nak? Saya tak nak tukar kepada jual beli Imam Malik, walaupun Imam Malik lebih mudah, kerana saya tak sempat belajar. Jangan kata Imam Malik, Imam Syafi'i pun saya tak sempat belajar. Jangan tanya Imam Malik, jangan tanya Imam Hanafi, Imam Syafi'i pun saya tak sempat belajar.
Maka cara dia tuan-puan, kita niat aku hebah duit kepada penjual dan penjual hantar barang kepada aku, terima barang, tak menjadi kewajipan kepada kita untuk kita tanya penjual, you jual kat saya ataupun you hebah kat saya ataupun you bagi hadiah kat saya, tak perlu. Dalam mazhab Syafi'i tuan-puan, dia banyak orang panggil apa, akak-akak yang mudah untuk kita implement. Tetapi kata kunci saya nak cerita kat tuan-puan, jelas mengikut mana-mana channel. Kalau kata nak ikut Maliki, study Maliki secara basic, tak perlu detail. Hanafi, study jual beli online secara Hanafi. Tapi paling mudahnya tuan-puan, kalau saya, kita guna mazhab iman, kita tak perlu bertukar, tak boleh jual beli online, kita niat hebah sahaja, dapat pahala hebah. Baik, settle. Tu contoh tuan-puan. Contoh, kita kena clearkan satu-satu mazhab mana-mana. Baik, kita terus kepada kitab kita, muka surat 12. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, bermula dalil wajib ikut barang yang sudah ijma' ulama. Dan masuk neraka orang yang menyalahi barang yang sudah ijma' ulama. Baik, saya lupa sebut satu tadi tuan-puan. Saya nak sebut dua isu tadi. Isu pertama, dia tak niat mana-mana mazhab, walaupun amalan dia ikut mana-mana, tapi dia tak niat, juga tak sah. Yang kedua, dia niat. Ini yang banyak berlaku di kalangan kita. Yang kedua tuan-puan, yang kedua niat, dia niat ini mazhab Maliki, dia niat ini mazhab Hanafi, dia niat ini mazhab Syafi'i, tetapi isunya dia mengambil hukum-hukum yang mudah dan mencampurkan dalam satu qadiyah, dalam satu hukum, dalam satu ibadah. Itu juga tidak diterima. Itu juga tidak diterima. Kita mesti clearkan satu-satu qadiyah, satu-satu isu. Contoh tuan-puan, jual beli satu qadiyah, satu isu. Tuan-puan pilih mana-mana satu daripada 4 mazhab. Kalau kita paling mudah, kita nak pilih jual beli ni, aku nak pilih jual beli secara iman Syafi'i, modul iman Syafi'i. Jangan campur dengan iman Malik, jangan campur dengan iman Hanafi. Kita ambil mana-mana satu sahaja. Dalam satu isu, pilih satu sahaja. Contoh tuan-puan nak pilih, nak solat mengikut peraturan iman Syafi'i, maka tuan-puan clearkan semua pakej solat mengikut satu mazhab saja. Ambil wuduk, mesti mazhab Syafi'i. Perkara batal wuduk, mesti mazhab Syafi'i. Mendirikan solat, mesti mengikut rukunnya, syarat sahnya, perkara batalnya, mesti ikut mazhab Syafi'i. Okey. Sama juga dengan isu zakat. Zakat ni tak lama kita nak zakat fitrah. Itu pun tuan-puan, kadang-kadang kita lupa niat. Kan ketika mana zakat fitrah, ketika kita nak bayar, membayar zakat fitrah ini satu qadiyah, dia panggil satu isu. Maka tuan-puan nak pilih bayar zakat fitrah mengikut modul mana? Modul Imam Syafi'i berat, kerana kena keluar berah, tak sah keluar selain daripada berah. Tak sah keluar kain, tak sah keluar barang-barang lain. Tak sah keluar duit, tak sah keluar kain, tak sah mengeluarkan kitab, tak sah. Yang paling mudahnya ialah Al-Imamun Al-Hanafi. Dia lebih mudah, iaitu mengeluarkan nilai. Apapun nilai boleh. Cuma kita hari ni tuan-tuan sebut nilai, kita nampak wang ringgit. Sebenarnya bukan wang ringgit sahaja, apa sahaja nilai. Tuan boleh keluar kain yang senilai dengan RM7.50, satu kepala RM7.50, contoh saja. Kita nak mengeluarkan zakat fitrah, zakat badan kita, zakat nyawa kita, menggunakan channel mana? Modul Al-Imam Syafi'i. Maka jangan kita pilih, jangan kita campur modul lain. Maksud dia, cara mengeluarkan itu mesti mengikut cara Syafi'i. Orang yang layak menerima juga mesti mengikut level Al-Imam Syafi'i. Boleh, settle.
Cuma kita tuan-puan, bukan saja dengan negara kita, negara lain juga tuan-puan sama. Apabila mengeluarkan zakat fitrah, dia akan mengikut Malik ataupun Hanafi, sama. Jadi cara dia macam mana tuan-puan, kita akan belajar akan datang ada salah satu 6 cara. Pertamanya ialah sebelum kita keluar mesti niat, terletak di hati, aku mengikut pandangan ataupun hukum mazhab Imam Malik ataupun Imam Hanafi. Mengeluarkan dengan nilai, ini dengan duit, dengan apa saja nilai yang sama dengan beras. Biasa kita buat keluar duit, tak semestinya duit, asalkan ada nilai. Baju kita ada nilai, ya. Satu baju kita ni nilai RM20. Boleh tak kita nak keluarkan zakat fitrah, bagi baju kepada fakir miskin? Boleh. Kenapa? Karena baju ini ada nilai, sama dengan nilai dia RM7.50. Duit juga ada nilai, asalnya duit kertas. Apa ada nilai pada kertas? Karena diberi nilai oleh kerajaan. Kertas itu asalnya, diri kertas itu tidak ada nilai, tetapi oleh kerana kerajaan ini dia meletakkan nilai pada kertas itu RM5, jadi dah nilai RM5. Letak 10, jadilah 10. Asalnya kertas ini tidak ada nilai. Berbanding dengan emas. Emas ni memang dia panggil jauharah samariyah, apa nama ini, diri dia itu bernilai, tak perlu diberi nilai. Memang diri emas tak perlu diletakkan nilai, memang dia bernilai daripada asal. Itu beza emas dengan kertas. Kalau zakat fitrah ni tuan-puan, ingat balik, ketika kita nak berikan, mesti kita terletak aku ikut mazhab Hanafi ataupun ikut mazhab Maliki lah. Maliki, settle. Begitulah dalam sembahyang tuan-puan. Dalam sembahyang jangan kita campur aduk. Biasanya orang pergi Mekah lah banyak berlaku, dia ambil cara Syafi'i, perkara batal dia ikut Hanafi, perkara batal dia ikut Imam Malik. Apabila bersentuh dengan perempuan, dia kata tak batal, kerana ada hadis yang mengatakan tak batal bersentuh dengan perempuan sekiranya kita tak sengaja. Tak bersentuh dengan perempuan yang bukan mahram kita, tak batal wuduk. Katanya ada hadis, ya, hadis itu siapa yang keluarkan, siapa yang mentarjihkan tak batal, tak tahu dia, tetapi ada hadis. Inilah orang yang menerima hadis daripada orang lain, tapi dia tak kenal tuan yang mengeluarkan hadis itu. Itulah dia pandangan Imam Malik. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik. Yang bahaya hari ini tuan-puan, apabila kita hanya baca hadis dan perasan kita itu, kita mengambil hadis itu direct daripada sahabat Nabi, tanpa kita melihat orang yang membawa hadis itu apa yang mereka ceritakan. Ini bahaya tuan-puan. Kita hadis kita sampai kepada kita melalui 4 channel, tiba-tiba kita claim hadis ini seolah-olah kita ambil daripada hadis Nabi. Betul, bersentuh dengan perempuan tidak membatalkan wuduk, tetapi itu bukan mazhab kita. Cuma ada pandangan mazhab kita, pandangan dhaif tuan-puan. Apabila kita belajar, mazhab kita juga ada pandangan dhaif. Bersentuh dengan perempuan tak membatalkan wuduk, tetapi tak sengaja lagi pula orang kita yang disentuh, bukan kita menyentuh, kita yang disentuh. Berjalan-jalan tuan-puan nak tawaf ni kan, sentuh dengan perempuan, contoh, kita bukan sengaja nak sentuh, tapi kita ini disentuh. Maka mazhab kita al-Imam Syafi'i, pendapat yang dhaif ada, tak perlu taklid pendapat lain. Kalau nak taklid pendapat lain boleh, kena ambil wuduk cara Imam Malik, perkara batal wuduk cara Imam Malik, tawaf juga cara Imam Malik. Kena packagekan satu isu, jangan campur adukkan satu qadiyah berlainan mazhab. Ambil wuduk cara Syafi'i, perkara batal wuduk cara Imam Malik, solat cara Imam Syafi'i, perkara batal solat cara Imam Malik, tak boleh. Settle tuan, tu kita baca. Bermula dalil wajib ikut baran, yakni hukum yang sudah ijma' ulama, yang telah sepakat seluruh para ulama, di mana sahaja mereka berada, walaupun mereka tidak pernah bertemu.
Itu dipanggil ijma' ulama. Dan masuk neraka orang yang menyalahi hukum, barang hukum yang sudah ijma' ulama. Sesiapa yang menyalahi hukum yang telah sepakat ulama, maka janji Rasulullah, mereka ini akan diancam oleh Allah Ta'ala untuk ke neraka. Besar dia punya, orang panggil menyalahi ulama ini, iaitu hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi tabaraka wasallam, innallaha la yajma'u ummati ala dalalatin wa yadullahi ma'al jama'ah wa man syazza ila an-nar. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tidak menjadikan ijma' umat aku di atas kesesatan. Nabi menyatakan Allah tidak akan menjadikan ijma', yakni sepakat umat aku ini di atas kesesatan. Dan pertolongan Allah akan bantu bersama, serta tu bersama ijma' ulama, bersama orang yang mengikut hukum yang telah sepakat para ulama. Allah akan bantu. Kenapa? Kerana Allah tidak akan menjadikan perkara sesat seluruh ulama menyatakan benda ini betul. Tak. Allah Ta'ala dah janji Nabi, Allah tidak akan menjadikan kalau benda tu tak betul, Allah tidak akan menjadikan seluruh ulama akan menyatakan benda tu betul kalau benda tu sesat. Itu maknanya innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Allah tidak akan menjadikan seluruh umat Islam setuju dengan perkara yang sesat. Sebab itulah kalau ijma' ulama benda yang baik, maka itu confirm benda yang betul. Kerana kalau benda yang sesat, Allah tak jadikan seluruh para ulama akan mengakui benda yang sesat itu. Tidak akan berlaku. Ini janji Allah. Wa yadullahi ma'al jama'ah. Dan Allah bersama-sama dengan jamaah. Jamaah di sinilah ada, kita kena belajar sedikit tuan-puan, sebab kalau kita tak belajar, kita akan mengikut panduan pemikiran kita berdasarkan zahir hadis. Apa yang dia sebut, dia kata inilah dalil hadis Nabi, kita wajib ikut jemaah Islam. Kenapa? Kerana hadis Nabi jelas. Inilah hadis yang jelas yang digunakan oleh ulama haraki. Jadi sebab itulah kita nak masuk dalam bidang haraki, kita kena ada basic yang mantap, baru kita boleh tahu. Jangan kita menafsirkan satu-satu hadis mengikut nafsu kita. Di sini kita kena tafsirkan. Ulama di sini maksud dia ialah ulama yang kata Allah Ta'ala tidak akan menjadikan satu kesepakatan para ulama di atas perkara sesat. Maksud dia seluruh ulama yang mujtahid. Walaupun mujtahid itu bukan mujtahid mutlak. Walaupun muridnya, walaupun mujtahid fatwa, walaupun mujtahid tarjih, bukan ulama yang ada di kalangan kita. Kita sikit pakai serban besar, pakai jubah 3 lapis, dia panggil ulama. Mudah hari ni nak panggil ulama tuan-puan. Jangan mudah-mudah nak panggil ulama tuan-puan. Nak panggil ustaz tu boleh tahan lah. Ustaz pun sebenarnya tak ada level hari ni nak nama ustaz. Kalau ustaz mengikut Imam Ghazali, gelaran tu pun tuan-puan hari ni dah bermudah-mudah gelaran. Kalau ulama dulu, orang dulu tuan-puan, gelaran ni pun berhati-hati, jangan mudah kita nisbah kepada siapa-siapa. Jangan. Sebab gelaran ini dia ada value. Gelaran ini dia eksklusif untuk orang layak sahaja. Siapa yang layak beri gelaran? Bukan orang awam. Bukan jabatan netizen Malaysia. Banyakkan netizen duk bagi murabbi ummah. Murabbi ummah, dia tak tahu nak apa murabbi. Dah lah buat ummah pula. Ummah ni bukan untuk Malaysia saja, untuk negara. Kalau buat ummah, inilah murabbi ummah. Fiqah pun tak lepas nak murabbi ummah. Macam mana? Fiqah pun lerak ikut dam hukum. Apabila tuan-puan belajar fiqah, tuan-puan akan ada skill
tuan-puan boleh tahu orang jawab fiqh tak mengikut disiplin ilmu. InsyaAllah tuan-puan khatam kitab ini, tuan-puan kan ada knowledge basic cara untuk jawab. Jangan hantam ikut dam. Tak, kita tahu orang jawab ikut dam sebab dia ada disiplin. Cara nak jawab dia ada disiplin ilmu. Sebab itu kita boleh tahu orang ini mahir ataupun tidak fiqh dia. Goreng ataupun tidak. Yang banyak kelentung. Hukum ikut dah. Itu yang berkecamuk habis masyarakat bawah ni. Pak ustaz dia kata macam ni, tok guru saya kata macam ni. Sebab status ini diberikan oleh orang awam. Apabila orang awam yang mengambil alih peranan para ulama, maka hancur masyarakat. Siapa yang menggili gelaran tok guru? Sebenarnya tuan-puan, tok guru ni tak layak untuk orang yang tak layak. Orang yang tak ada lepas. Tuan guru ni tuan-puan, kalau dulunya bukan senang untuk nama tuan guru. Guru saja okeylah, jangan buh tuan. Tuan guru ni kalau di sana kiai. Kalau di Thailand dia panggil babo. Babo, kiai, habib, tuan guru, dia nilai, dia ada nilai. Bukan mudah-mudah kita panggil. Tapi hari ni mudah tuan-puan lah. Sekejap aja dapat tuan guru, sekejap aja dapat kiai, sekejap aja dapat habib. Pergi Yaman 3 tahun balik orang panggil habib. Kita hantar anak kita 3 tahun ke Yaman, tak sempat nak khatam kitab Safinatun Najah, balik-balik orang panggil habib. Habib nama tak apalah, kawan kita ada nama Habib. Memang dia kena panggil Habib, nama dia Habib, tak apa itu. Ini gelaran. Kenapa dia panggil Habib? Kerana ilmunya. Kenapa panggil tuan guru? Ilmunya. Kenapa panggil baba? Ilmunya. Maka standard ilmu ini dia ada piayawan, dia ada indikator untuk kita gelar kepada dia ustaz, untuk kita gelar kepada tuan guru. Jadi kita ni ustaz darurah. Panggil cikgu pun tak apa, panggil mentor pun tak apa, panggil ustaz, kalau panggil ustaz boleh, tapi ustaz darurah. Macam saya ni ustaz ni darurah. Apa makna darurah? Terdesak. Nak panggil apa tak tahu, panggil nama lah. Tak nak nampak tak hormat sangat panggil nama. Bolehlah ustaz. Maka ustaz darurah. Ustaz kerana terpaksa panggil ustaz kat dia. Kalau ikut ilmu tak boleh panggil ustaz, tak lepas. Jangan kita ikut netizen. Pakai serban besar sikit, jubah labuh sikit, boleh baca petik hadis tu, petik hadis ni. Dia petik hadis je, dia tak tahu hadis tu siapa tarjih. Sepatutnya kita jangan petik hadis, petik dulu ulama. Ikut mazhab Syafi'i yang ditarjih oleh Imam Nawawi begini. Mana hadis? Kalau tahu hadis, baca hadis. Kalau tak tahu pun tak apa. Kerana memadai kita, level kita tuan-puan, ikut mana-mana ulama. Sebab kita tak tahu hadis yang dipaham oleh ulama. Kita hanya ikut pandangan Imam Nawawi, kita ikut pandangan Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengambil hadis daripada Imam Syafi'i. Patutlah tidak menjadi kesalahan kepada kita sekiranya kita tak boleh mengemukakan hadis. Tapi menjadi kesalahan kita kalau kita tak boleh mengemukakan teks ulama. Dia panggil nas. Kita ni level kita bukan level hadis, tetapi level nas. Apa maksud nas? Teks ulama. Kenapa rokok begini? Ini rokok cara Imam Syafi'i. Okey, kita tak tahu hadis mana, tapi Imam Syafi'i ada hadis. Kenapa rokok begini? Okey, maksud itulah level kita. Di sini tuan-puan, jemaah di sini bukan jemaah yang kita faham. Dan barang siapa keluar ia daripada jemaah, dan barang siapa keluar yakni tidak mengikut atau menyalahi ia barang siapa daripada ijma' ulama, nescaya keluar ia barang siapa pergi masuk api neraka. Nabi kata, wa man syazza ila nar, sesiapa yang menyalahi, tidak mengikut mana-mana pandangan para ulama, maka dia menempah ancaman Allah Ta'ala, dia menempah untuk ke neraka. Kenapa? Kerana amalan dia tidak sah. Imam Syafi'i, dia tak ikut Imam Syafi'i, dia tak ikut Imam Malik, tak ikut Imam Hanafi. Yang dia ikutnya ialah terus daripada hadis. Sedangkan hadis itu datang melalui sumber-sumber yang besar ini. Hadis yang sampai kepada kita ni tuan-puan, dia datang melalui lautan.
Lautan mana? Iman Syafi'i, Iman Malik, Iman Hanafi. Iman Malik pun dia ambil Iman Ahmad bin Hanbal pun dia ambil hadis daripada Iman Syafi'i, gurunya. Cuma dia pakar Iman Syafi'i bagi pengakuan kepada dia untuk dia boleh faham sendiri, tak perlu dia ikut Iman Syafi'i. Tak perlu dia ikut Iman Syafi'i. Dan inilah tumpuan tradisi para ulama kita dulu. Orang yang nak mengajar bukan senang. Tak macam hari ni. Hari ni rosaknya agama ni tuan-puan. Salah satu ialah hilang tradisi. Apa dia hilang? Semua orang ambil peluang untuk mengajar. Kalau dulunya tuan-puan, tradisi dulu dalam agama, betapa besarnya agama kita, bukan senang-senang. Bukan semua orang boleh ambil part dalam agama. Nak keluarkan hukum, nak ajar, tidak. Orang yang berkelayakan saja. Mana tahu dia orang layak, mesti diakui oleh gurunya. Kalau orang yang tidak diakui oleh gurunya, tidak dibenarkan untuk berada di pentas. Tapi hari ini makin hilang tradisi ini tuan-puan, sehingga semua orang berani untuk terlibat di dalam pandangan dan hukum agama. Dan semua orang makin excited untuk mengajar, walaupun pengajiannya tidak mendapat status untuk mengajar. Tidak ada mana-mana guru untuk recommend dia mengajar. Sebab itulah institusi pondok ni tuan-puan, dia jaga dia punya tradisi ini. Biasanya kalau guru akan beri pengiktirafan suruh dia mengajar, murid ini akan mengajar. Kalau gurunya tak benarkan untuk dia mengajar, dia tak akan mengajar. Kalau mengajar pun akan impak yang besar kepada masyarakat. Hukum-hukum yang dia masih belum mantap tapi dia cerita, sedangkan hukum itu bersalahan di dalam kitab. Ini besar, orang pegang tuan-puan. Bahaya pada masyarakat. Masyarakat akan pegang hukum yang tidak bertepatan dalam modul yang sebenar. Bahaya. Hari ini mudah tuan-puan, mudah untuk mengajar. Saya yang mengajar ni sebabnya terdesak lah. Duduk Putrajaya, duduk kampus saya tak boleh mengajar. Duduk Putrajaya yang laku mengajar ni. Kalau balik kampung tuan-puan tak laku. Balik kampung ni standard kita ni basuh tanah di pondok aje. Basuh tanah di pondok aje. Cleaner saja. Tukang bawa air je. Tukang pergi beli makanan ke tok guru je. Saya duduk pondok dulu, driver tok guru. Pergi beli ikan ke tok guru, bawa tok guru nak pergi mengajar, tu je tugasnya. Tu standard dia. Tapi dah datang Putrajaya tu, tu dia urusan mengajar. Terus pakai serban. Haknya tak pakai serban pun. Pakai serban ni ketika mengajar tuan-puan aja. Lepas tu tuan-puan jangan pelik bertemu dengan saya kat luar ni. Ustaz ke ni? Betul lah, saya lah ni. Dia tengok kita pakai serban, dia tak tahu yang kita pakai serban nak mengajar saja. Kat luar tu serban hilang habis dah. Tak boleh pakai serban kat luar tuan-puan. Nanti orang kata ini ulama. Tak boleh. Itu menjahanamkan masyarakat. Apabila kita pakai serban tuan-puan, dia menyebabkan orang akan memandang kita alim. Itu bahaya. Nisbah saya lah, tuan-puan jangan nisbah orang lain. Itu hujah saya tak nak pakai serban. Dia ada hujah juga. Ada orang tanya, ustaz pakai serban, kenapa kat luar tak pakai serban? Tu hujah dia. Baik, settle. Last kali tuan-puan, kita nak break dalam pukul 11 lebih, 11.30. Dan tersebut di dalam kitab Tanwirul Qulub. Ini nas ataupun tab ulama. Yang tadi hadis, dia tutup dengan 3. Dia ada 3 tuan-puan. Pertama dalil Quran, yang kedua dalil hadis, yang ketiga dalil ketiga je nas. Nas ulama. Apabila sebut nas ni tuan-puan, mana teks ulama, pandangan ulama. Kalau hadis kita tahu itu direct daripada Nabi. Quran kita tahu. Jadi dalil Quran, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu dalil wajib ikut ulama. Fasalu ahla dzikri, hendaklah kamu bertanya kepada orang yang zikri, orang yang mahir, orang yang pakar. Ini yang tepat ni lah tuan-puan, kita terkeliru. Kita tanya ikut dam. Maksud ahli zikri di sinilah ulama yang statusnya mujtahid mutlak, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, seperti Imam Hanafi. Status ilmu dia itu boleh memahami Quran dan boleh memahami hadis sendiri. Mereka ni tuan-puan, mereka solat hanya berpandu kepada Quran dan hadis, tak perlu tengok mana-mana ulama lain. Tapi bukan kita. Hari ni kita begitu. Sebab tu lahirlah modul solat cara Nabi.
Perasan lebih tuan-puan dia. Dia dapat hadis daripada Imam Malik tapi klaim sembahyang cara Nabi. Dia dapat hadis ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Kenapa selepas daripada salam muka dia letak, disunatkan Imam Syafi'i meletakkan tangan ke bahagian dahi ataupun dalam kitab kata muka. Kenapa? Itu Imam Syafi'i, sunat hay'ah. Imam Maliknya tidak. Imam Hanafi pun tidak. Sebab itu orang kita kata tak sunat selepas salat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka tak sunat pun meletakkan tangan ke atas kepala ataupun merautkan tangan ke wajah. Tak sunat. Ya, tapi itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik. Ya, itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hanafi. Tetapi ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i walaupun statusnya dhaif, boleh beramal. Mana modul? Modul ada dalam kitab Imam Nawawi, dalam kitab Azkar Imam Nawawi, dalam kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi, dalam kitab Zakaria Al-Ansari. Kita boleh mengemukakan kitab. Kenapa? Itu level kita. Hadis aku tak tahu. Tapi kalau rujuk dalam kitab yang besar, antara kitab Zakaria Al-Ansari, murid kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya hebat tuan-puan, Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama tarjih. Murid dia nama Zakaria Al-Ansari, ulama, seorang waliullah. Ada hadis, tapi kita tak tahu. Peringkat kita tak tahu. Ada ke tidak hadis? Ya, ada hadis. Peringkat kita hanya faham, hanya tahu teks ataupun hujah ataupun nas daripada ulama. Siapa ulama? Bukan kita. Ulama-ulama tarjih yang kita sebut tadi. Sebab itulah tuan-puan, tradisi para guru-guru kita dulunya, kenapa mereka sering menyebut nama-nama kitab, mereka menyebut nama-nama tokoh besar. Kenapa? Karena supaya mereka nak ajar kita supaya hampir dengan para ulama yang sebenar. Bukan guru kita. Ini saya pernah dengar ustaz kata begini. Ustaz mana? Ustaz yang tak laku. Saya kata Ustaz Azhar kata begini, ini ustaz sampah. Dia pun ambil daripada Imam Nawawi nak sebut nama dia. Jangan guna nama ustaz kita. Ustaz Azhar kata begini. Tak laku. Itu driver guru saja. Kita nak sebut petik nama guru kita. Guru kita siapa? Kena petik nama ulama. Siapa ulama? Imam Nawawi. Tengok. Dalam kitabnya Minhajut Talibin. Iman paling lekes. Sebab tu saya sebut tuan-puan, kitab kita ini antara cantiknya dia akan menyebut hujah. Hujah ini diambil daripada kitab ini. Mana dia? Kitab yang diambil daripada kitab kita ni, dia kitab yang muktabar. Antara kitab Fathul Mu'in, itu sempat zaman kita. Zaman 500 tahun dulu. Fathul Mu'in. Ini orang dah hebat tuan-puan. Kita tak boleh tak tahu kitab Imam Nawawi, kita tak tahu kitab Ibnu Hajar, tak apa, itu iman yang besar. Iman yang saghir, iman yang ke mutaakhir ini. Siapa dia? Seperti Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in. Ini popular di seluruh dunia tuan-puan. Saya selalu sebut. Kenapa? Karena dia menjadi rujukan kitab kita. Siapa Imam Fathul Mu'in? Penulis Fathul Mu'in itu tuan-puan Syekh Zainuddin Al-Malabari, orang mutaakhir 200 tahun yang lampau. Orang India. Kenapa hebat Fathul Mu'in? Kenapa hebat penulis ini? Kerana gurunya. Dia sering kali mengatakan dalam kitabnya, kata guruku, qala syaikhi, kata guruku. Kita jangan tiru cara dia. Kenapa? Kerana guru dia hebat. Siapa guru dia? Salah seorang guru dia, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar fiqh. Dia beramai guru dia, Syekh Zainuddin ni. Orang baru saja, bukan lama. Tetapi hebatnya dia ni tuan-puan, sebab tu kitab dia masyhur, kan murid guru dia ini hebat. Seorang tokoh besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i yang nama dia adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Seorang lagi nama Ibnu Hajar juga tuan-puan, nama dia Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu tokoh hadis. Dia bukan fiqh, tokoh bidang hadis. Imam Syafi'i ini rangkaian Imam Syafi'i. Sebab itulah kitab kita ini dia popular sebab dia mengambil pandangan yang orang-orang yang tokoh-tokoh besar. Walaupun Fathul Mu'in ni penulis dia ni Syekh Zainuddin, orang India, orang biasa saja, tapi guru dia hebat. Guru dia ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ataupun Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami ni tuan-tuan, Ibnu Hajar
Al-Haytami ini dia murid kepada seorang tokoh besar, nama dia Syekh Zakaria Al-Ansari dalam mazhab kita. Inilah dia tuan-puan, kita kena kembali balik mengenal balik sebenarnya ulama-ulama yang sebenar. Kena mengikut pandangan ulama ini. Kalau kita ambil pandangan guru kita menakalkan saja. Kita kata tuan guru Haji Cik, penulis Sulamus Sibyan, boleh ke tidak? Boleh. Kenapa? Karena tuan guru Haji Cik Al-Qadahi dia menakalkan daripada kitab-kitab ulama. Boleh. Ini pesanan tuan guru kita. Saya selalu masa belajar dulu tuan-puan, tuan guru selalu pesan, jangan berpandukan kepada hujah-hujah guru, berpandulah kepada hujah ulama. Guru hanya menakalkan saja. Kalau guru menakalkan perkara yang tidak sebenar, maka kita tolak. Kenapa? Karena kita tengok Imam Nawawi tak mengatakan begitu. Tiba-tiba guru kita kata sebaliknya, maka kita menolak hujah guru kita. Baik, apa yang disebut di dalam kitab ini? La yajuzu taqlidu ghairihin ba'da al-'aqd al-ijma'i 'alaihim lianna mazahib al-ghairi lam tudawwan ataupun lam tudawwin wa lam tutbat bi khilafi haula'i wa man lam yuqallid wahidan minhum wa qala ana a'malu bi kitabi was sunnati mudda'iyan fahmal ahkami minhuma fala yusallimu lahu bal huwa mukhti'un dhallun mudillun. Kata nas ulama di dalam kitab Tanwirul Qulub muka surat 40, artinya dan tiada harus, jadi haram lagi tidak sah amalan kita, tiada harus taklid yang ikut akan yang lain daripada mereka itu. Mereka itu siapa? Mazhab yang empat. Ini orang tanya tuan, boleh ke tidak kita nak ikut mazhab mazhab apa nama ni Wahabi? Boleh ke tidak nak ikut mazhab kaum muda? Boleh ke tidak nak ikut mazhab Syiah? Ini jelas, pandangan ini, hujah ini jelas kepada kita, tidak sah, tidak boleh ikut mana-mana selain daripada empat selepas era Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Empat ini sahaja yang ditinggalkan, yang diakui sah. Kemudian bila selepas daripada berlaku, terikat ni berlakunya ijma' ulama atas mereka itu, selepas seluruh ulama sepakat mengatakan selepas matinya Imam Malik, semua manusia selepas daripada era Imam Ahmad bin Hanbal, mesti kita pilih mana-mana satu pendapat daripada empat ini. Mereka, kenapa? Kerana bahawasanya segala mazahib yang lain, segala mazhab yang lain daripada mazhab yang empat itu, mereka tidak mengarang akan kitab-kitab. Itu yang tak boleh ikut. Tak boleh ikut mazhab Ibn Abbas. Ini mazhab yang sebelum daripada tu. Kalau mazhab sebelum daripada ni, yang tu memang mereka tak sah. Tapi mazhab yang sebelum daripada Imam Malik ada mazhab Ibn Abbas, mazhab Aisyah, mazhab Daud Al-Zahiri. Itu mazhab yang awal sebelum masa zaman Imam Malik tuan-puan. Masa zaman Imam Malik, zaman Imam Hanafi, zaman Imam Syafi'i, ratusan mazhab, bukan empat, ratusan mazhab, banyak mazhab. Tetapi selepas mazhab mereka pupus. Kenapa pupus? Tidak ada orang yang mengarang kitab, tidak ada orang mencatat, memodiul, jadikan satu syllabus. Tidak ada murid-murid yang cuba untuk menyebarkan fahaman, menyebabkan mati mazhab. Mati mazhab Ibn Abbas kerana tidak ada murid yang cuba untuk menyebarkan. Mati mazhab Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Kerana tidak ada murid-muridnya mencatat dan merekodkan fahaman-fahaman ataupun dipanggil tata cara dan peraturan mengikut mazhab Aisyah. Tidak ada. Yang ada sampai kepada kita Allah pelihara hanya empat saja. Empat ni tuan-puan komplit. Kalau ikut cara semayang tuan-puan, pakej solat ada 5 topik kecil: syarat wajib, syarat sah, rukun, perkara batal, sunat, semua ada. Ini dia kerangka solat, pakej solat. Apabila kita sebut solat, kerangka dia ada syarat wajib 5, ada syarat sah 9, ada rukun 13, dan ada sunat
Ada perkara batal, kitab kita 41 perkara batal. Yang kelima, topik yang kelima, perkara sunat. Sunat ab'ad ada 8. Dan subtopik kecil dia panggil sunat hai'ah. Itu dia package. Sebut solat, itulah kerangka dia. Ada ketidakperaturan itu? Ada. Di mana? Mazhab Syafi'i komplit, bukalah mana-mana kitab. Mazhab Maliki komplit, bukalah mana-mana kitab. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal komplit, bukalah mana-mana kitab mereka. Sebab itulah 4 ini sahaja. Tetapi kalau kita nak solat cara mazhab Ibn Abbas, walaupun dia pakar, Ibn Abbas seorang yang pakar dalam bidang takwil hadis, tetapi kenapa mazhab dia tidak ada pupus? Karena tidak ada orang yang cuba menyebarkan fahaman dan pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Abbas. Syarat solat, syarat sah solat mengikut Ibn Abbas, syarat wajib solat mengikut Ibn Abbas, rukun solat mengikut Ibn Abbas. Tidak ada. Secara spesifik tidak ada. Tetapi secara umum ada pandangan-pandangan Ibn Abbas yang diambil oleh mazhab lain. Itu umum, bukan spesifik. Itulah kenapa 4 sahaja kita boleh ikut, kerana mazhab lain daripada mazhab 4 itu mereka tiada mengarang akan kitab-kitab dan tiada didhabit. Dhabit ni dicatat, direkod. Tu mana dhabit? Tiada direkodkan akan kaedah-kaedah dia. Kaedah ni formula. Sebab tu kita akan belajar tuan-puan, ada beberapa teknik yang saya akan sebutkan tuan-puan, teknik untuk mudah menguasai fiqh. Akhir zaman ni tuan-puan, kita kena lebih kepada strategi dan teknik. Kenapa? Kerana kita dah hilang keberkatan. Orang dulu tuan-puan, dia tak belajar dia secara langsung, tanpa perlu kepada teknik-teknik mudah, tak apa. Sebab dia belajar yang lama. 20 tahun dia khatam kitab, berpuluh kali khatam kitab. Jangan tanya dia berapa kitab dia khatam. Dahlah dia banyak khatam kitab tuan-puan, dan satu-satu kitab dia ulang berpuluh kali. Kenapa? Itulah dia hemahnya tinggi mereka, berkatnya luar biasa zaman mereka. Ilmunya mantap, ilmunya gemilang zaman mereka, amalannya mantap. Kenapa? Kerana ilmunya mantap. Tetapi akhir zaman ni tuan-puan, ilmunya makin kurang, hemah motivasi untuk belajar makin hilang, dan juga amalan juga makin hilang kualiti. Kenapa? Kerana keberkatan masa kita hilang. Keberkatan masa hilang, tidak ada masa untuk belajar. Apabila kita tidak ada masa untuk belajar, maka belajar ini kita gunakan maksimum yang mungkin masa untuk yang kita sempat. Sebab tu kena ada tahu teknik-teknik mudah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sebut beberapa teknik mudah. Yang pertama, salah satunya ialah kita kena ingat formula. Salah satu teknik yang saya akan share dengan tuan-puan, kena ingat formula di dalam solat, dalam bab wuduk. Formula kita akan sebut. Contoh tuan-puan, contoh. Kenapa kita perlu ingat formula? Untuk memudahkan kepahaman kita dan untuk mudah jawab. Orang tanya kita tuan-puan, kalau saya ceraikan isteri saya, ketika mana saya cerai isteri saya itu, saya memang hangat hati sangat, memang saya marah sangat tuan-puan, saya cerai 10 kali. Aku tolak kamu ni 10 kali tolak. Berapa jatuh? Ini kena tahu formula dia untuk memudahkan kita jawab. Dia kata jatuh 10 ustaz. Oh begitu. 10 kali jatuh. Dah saya tolak 10 kali, jatuh 10. Kalau tolak 1, jatuh 1. Kan kita kota tolak ada 3. Ada 3 kota tolak yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan cara ni tuan-tuan dia berbeza. Kepahaman ini berbeza mengikut 4 mazhab. Hadis yang sama tapi perbezaannya lain. Mereka tak apa, sebab mereka ahli tarjih. Mereka ni mutlak, orang yang boleh faham Quran dengan betul. Kita tak boleh. Maka mazhab kita tuan-tuan, kalau kita tolak 1, jatuh 1, tolak 2, jatuh 2, tolak 3, jatuh 3, dan tolak lebih daripada 3, tetap jatuh 3. Walaupun 1000 kali tolak, tetap jatuh 3. Kenapa? Kerana dia ada satu formula ataupun kaedah yang direkodkan dalam mazhab kita, iaitu apa dia? Al-mukabbar la yukabbar. Benda yang besar dia tidak akan berlipat kali ganda, tidak akan menjadi besar. Maksud apa tuan-tuan? Kota telah diberikan oleh Allah Ta'ala setakat 3 paling besar, maka dia tidak akan menjadi 4. Berapa kali tolak? Tolaklah berapa puluh, tetap dia 3.
Al-mukabbar la yukabbar. Itu formula salah satu yang kita kena ingat untuk memudahkan kepahaman kita di dalam agama. Ini mazhab lain dia tidak ada rekod dan tiada didabit akan kaedah-kaedahnya, maka macam mana hendak ikutnya. Bersalahan segala mazahib yang empat. Ada mengarang kitab-kitabnya, kitab-kitab mazhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Dan kaedah-kaedahnya, formula-formulanya yang disusun, dimodulkan oleh murid-murid Al-Imam empat ini. Seperti mana contoh yang tidak ada kitab, tidak ada kaedah? Mana contoh? Seperti kaum muda. Kaum muda ni tuan-puan, dia tidak ada kitab. Mana ada kitab? Dia hanya ada kitab hadis. Ada kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu pun dia tak tahu bahawa Bukhari juga ada mazhab. Dia kata dia ambil daripada hadis. Hadis itu direkod. Siapa yang merekodkan hadis? Al-Imamun Al-Muslim, Al-Imamul Bukhari. Dia tak tahu bahawa Imam Bukhari juga ada mengikut mana-mana mazhab. Cuma dia tak ikut mazhab Syafi'i. Imam Bukhari di Imam Malik, bukan Imam Syafi'i. Tetapi nak ceritanya kaum muda ini, apa kaum muda tuan-puan? Kaum muda ini istilah kepada orang yang melakukan ibadat berpandu kepada Quran dan hadis. Kalau tidak ada dalam Quran, dia tak ikut. Tidak ada dalam hadis, dia tak ikut. Ijma' ulama, dia tak ikut. Ini bahaya. Dia nak Quran dan hadis saja. Kita kena ada Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Itu sumber adillah kita. Sumber-sumber yang kita pegang. Dan Wahabi, sama juga Wahabi. Wahabi pun mana ada kitab Wahabi secara spesifik. Secara spesifik tidak ada. Wahabi ni pahaman, pendapat, dia mengikut pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Wahab. Bukan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun ada tokoh yang popular, seorang waliullah yang terkenal, nama dia ialah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama tasawuf yang terkenal dalam ilmu, dalam mazhab kita Al-Imamun Syafi'i. Nama dia Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tetapi ini Syekh Abdul Wahab Al-Wahabiyun. Wahabi ni allergic sikit. Sebab apa? Wahabi dia marah, tak silap, tak sepahaman dengan Syafi'i, tu kata kami Wahabi. Dia allergic Wahabi, sebab tu dia tak nak claim dia Wahabi. Kalau betul lah dia ini Wahabi yang diakui sah, kenapa dia tak mendabik dada kita berpahaman Wahabi? Kalau betul lah tuan-puan, orang Wahabi ni dia akui, dia tahu bahawa Wahabi salah satu daripada mazhab standard 4, kenapa dia tak mengaku dia Wahabi? Tetap dia kata dia Syafi'i, tapi pahamannya pahaman Wahabi. Cara dia memahami ayat-ayat mutasyabih mengikut pahaman gurunya Ibn Taymiyah, mengikut pahaman gurunya Syekh Abdul Wahab. Ibn Taymiyah ini murid kepada Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab menggubal pahaman ini pahaman ini disebarluaskan oleh muridnya Syekh Ibn Taymiyah. Walaupun Syekh Ibn Taymiyah ini asalnya dia mengikut Imam Malik, begitu juga dengan guru dia Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab tuan-puan, asal dianya ialah Imam Malik. Sebab itu tuan-puan tengok dalam fiqahnya, banyak fiqahnya fiqah Imam Malik, tetapi isunya dia tidak mengambil secara total Imam Malik. Dia gabungkan Imam Malik dan pendapat sendiri. Ada pendapat yang sedian berhad, pendapat itu bukan Imam Malik, tetapi pendapat yang ditarjih oleh Syekh Abdul Wahab. Ada Imam Malik, ada pendapat sendiri. Sebab itulah mazhab Syekh Abdul Wahab ditolak oleh ijma' selepas daripada zaman. Kerana Syekh Abdul Wahab bukan hidup zaman Imam Malik, bukan hidup zaman Imam Syafi'i. Dia hidup 100 tahun selepas Imam Malik, selepas Imam Syafi'i. Tak sempat pun zaman dengan Imam Syafi'i. Sebab itu dia bukan mujtahid mutlak. Tidak. Sebab itulah ulama dah tutup buku lama dah. Akhir zaman ini orang buka balik mengatakan Syekh Abdul Wahab adalah mujtahid mutlak, boleh diikut. Bagi orang nak ikut, ikutlah tuan-puan. Kita bukan boleh halang dia.
Yang kita belajar cara modul kita hanya ikut 1 dari 4 saja. Jadi tak perlu bertengkar buat habis masa saja tuan-puan. Kita fokus nak jana pahala, duk bertengkar tuan-puan tak sudah juga. Jadi kesimpulan dia, mau nak ikut Wahabi ikutlah. Senang. Aku nak ikut Syafi'i, jangan marah aku nak ikut Syafi'i. Kita tak marah dia ikut Wahabi, ikutlah Wahabi. Kerana pahaman dia ambil pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Wahab. Dia yakin bahawa Syekh Abdul Wahab ni sampai kepada Nabi. Tak apa, ikut keyakinan dia, tak perlu bertengkar. Tekar pun tak sudah juga tuan-tuan. Sebab dia memang degil geng Wahabi ni. Dia nak dakwah kita nak dakwah dia, tak kesudahan. Dan apa lagi? Apa yang Wahabi kata dan kaum muda? Mereka kata aku beramal ikut Quran dan hadis. Ana a'malu bi kitabi was sunnati mudda'iyan. Wa qala ana a'malu bi kitabi was sunnati mudda'iyan. Bukan zaman kita ni tuan-puan. Ratusan tahun ni, kitab ni dikeluarkan ratusan tahun. Maknanya Wahabi ni bukan zaman kita. Zaman ratusan tahun ini teks ulama dalam kitab Tanwirul Qulub. Jelas dia menceritakan. Cuma dia tak sebut Wahabi sini. Mana ada disebut Wahabi tu? Tak sebut. Dia sebut pahaman saja. Dia kata walam tutbit bi khilafi haula'i wa man lam yuqallid wahidan. Dia tak sebut Wahabi. Dia sebut wa man lam yuqallid wahidan minhum. Sesiapa yang tidak taklid mana-mana 1 pada 4. Contoh Wahabi itu contoh saja. Bukan Wahabi saja. Itu contoh. Bahkan mereka mengatakan wa qala ana a'malu bi kitabi wa sunnati mudda'iyan. Ini kata mereka. Aku beramal mengikut Quran dan hadis. Mereka mengaku faham segala hukum-hukum daripada Quran dan hadis. Mereka faham. Mereka kata dengan sendiri tiada taklid siapa-siapa. Mereka baca hadis, mereka boleh faham apa yang dikenaki oleh hadis tanpa mengikut mana-mana ulama. Ini mereka dakwa. Sebenarnya tidak tuan-puan. Sebenarnya tidak pun. Nak baca hadis tuan-puan, kita tak akan faham tanpa kita refer mana-mana ulama. Contoh banyak hadis tuan-puan, hadis ahkam, hadis hukum yang kita tak mampu nak memahami hukum yang sebenar tanpa kita refer kepada mana-mana ulama kita. Contoh, Nabi menyatakan la tashrabanna ahadukum qa'iman. La di sini tuan-puan kita tak mampu nak faham. Adakah la ini haram? Adakah la ini makruh? Adakah la ini harus? Nabi kata la tashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kamu makan ataupun minum dalam keadaan kamu berdiri. Maka kita boleh kata jangan saja. Jangan makan, jangan minum. Anak kita berdiri, jangan minum sambil berdiri, duduk. Kenapa tak minum, tak boleh minum sambil berdiri? Tak boleh. Dia tahu tu je. Ya tak boleh, ni ada tak boleh haram. Ada tak boleh makruh. Kalau tak boleh haram, tak boleh yang mu'tamad. Siapa buat? Berdosa. Kalau tak boleh makruh, level bawah, tak mu'tamad. Tak direkodkan haram, tak direkodkan dosa. Cuma seelok dan sebaik jangan buat. Kalau tak buat, dapat pahala. Dengan niat apa? Dengan niat aku tinggalkan larangan Allah. Maka kita tahu di sini tuan-tuan ulama kita tarjih hadis ini, la di sini bukan haram, tetapi larangan makruh. Larangan bentuknya ialah bentuk makruh. Makruh ini kalau tuan-puan buat, minum sambil berdiri walaupun tak berlari, orang kita dia nak kena berlari pun tak boleh. Cakap minum biasa, dia kata minum berdiri biasa je. Kalau minum berdiri yang berlari tu lah aku tahu tu tak elok sangat. Dia kira tak elok je. Bukan kira hukum. Dengan akhir zaman ni hilang habis hukum tuan-puan. Elok dengan tak elok je. Baik dengan tak baik je. Tak elok minum berdiri, tak elok makan berdiri. Tak elok makan sambil menyembang. Makan anak kita makan sambil bertengkar, makan sambil menyembang, tak elok. Tak elok tu dia tak tahu hukum, adakah makruh, adakah haram. Jadi di sinilah peranan penting kita nak faham hadis berpandukan kepada ulama, iaitu makruh. Maka tiada sejahtera, tak selamat sejahtera. Tiada sejahtera, tak selamat amalan dia, dan tiada diterima baginya. Bahkan ialah orang yang salah lagi sangat sesat. Bahkan ialah orang yang mendakwa dia faham Quran dan hadis ini. Orang yang tak ikut mana-mana ulama mazhab 4 ini tuan-tuan. Orang yang salah lagi sangat sesat.
dan menyesatkan akan orang yang lain pula. Dah lah diri dia sesat, dia nak menyesak orang lain pula, mengajar pula dah. Tu sesat lah. Cakap sesat diri dia tu tak apalah tuan-puan, memang confirm dah sesat diri dia. Tapi dhallun mudillun mukhti'un, dhallun, diri dia sesat, tak betul dengan pahaman ulama. Nak faham Quran sendiri, nak faham hadis sendiri. Kenapa buat begini? Ada hadis. Tu tinggi standard dia. Kenapa buat begini? Ada hadis. Dia cerita ada hadis, baca tak boleh. Kita tak apa. Kenapa buat begini? Ini kata ulama. Kita memang tak faham hadis. Tapi hak cakap pandai ni, ada hadis. Tanya dia ada hadis, mana hadis? Tak tahulah, tapi ada hadis. Dia cerita ada hadis saja. Orang kelentung pun tak apalah, atakan ada hadis. Kita lain, jawab cara kita, jawab dia lain. Tapi last tu ada hadis juga. Cuma peringkat kita ini peringkat yang ada nas ulama. Ada nas ulama. Sebab tu nak kena kitab tuan-puan, nak kena kitab. Kitab mana ni yang catat begini? Dalam kitab Minhajut Talibin, dalam kitab Bughyatut Tullab, dalam kitab Furu'ul Masail. Kitab Jawi. Tak apalah kitab Jawi pun. Dah kita orang Jawi. Cuma nak mentak lagi ingat kita Arab. Tapi memadai kita ni kita ingat kitab Jawi. Sebab kitab ni tuan-puan, negara-negara mana dia ada kitab sendiri yang ulama dia karang berdasarkan kitab Arab. Tuan-puan pergi ke India, ada kitab dalam bahasa Urdu. India ni tuan-puan ada kitab yang dikarang oleh ulama India dalam bahasa ibunda mereka, iaitu kitab Urdu. Ada kitab fiqh dalam Urdu mensyarahkan kitab Safinatun Najah. Dan ada kitab Jawi yang disyarahkan oleh Bani Jawi. Orang-orang Jawi ini tuan-puan, dia ada ulama dia. Ulama mereka menghasilkan kitab-kitab sejumlah yang banyak dalam bahasa ibunda mereka, iaitu Jawi. Hari ni tuan-puan kena tukar baliklah. Oleh kerana bahasa ibunda kita tak faham. Asal Jawi ni kita tak faham dah Jawi, tak boleh baca dah Jawi, maka kita kena tukar pula hari ni, terjemah kitab Jawi ke bahasa Rom pula. Kena pakat tolong. Alhamdulillah ada nasib baik dah ada ustaz-ustaz tolong terjemah ke bahasa ibunda, bahasa kita, bahasa Rom kita, bahasa Rumi. Jadi kitab jangan bimbang tuan-puan. Jawi pun tak apa, Melayu pun tak apa. Kenapa? Kerana Melayu dan Jawi ini diambil daripada kitab Arab. Bahkan ialah orang yang salah lagi sangat sesat dan menyesatkan akan orang yang lain pula, kerana ia orang yang tiada taklid mana-mana mazhab, menyalahi barang yang sudah ijma' ulama. Salah tuan-puan, ijma' ulama. Kenapa salah? Kerana ijma' ulama menyatakan jelas selepas daripada era mazhab 4 menjadi kewajipan kepada semua manusia untuk niat taklid mana satu daripada 4. Kalau tak niat, bermakna kita ingkar ataupun menyalahi daripada hukum yang telah disepakati oleh ulama. Yang Nabi sebut tadi, waman syazza ila nar, siapa yang mengingkar daripada hukum yang telah disepakati oleh ulama, maka ancamannya ke neraka. Kenapa? Amalan mereka tidak diterima. Apa amalan kita zero, tidak diterima, maka walaupun akidah kita cantik, maka destinasi kita sebelum ke syurga, Allah akan bakar dulu kesalahan kita sebelum Allah akan pindahkan ke syurga. Sebab itulah ulama kata selamatkanlah akidah kita. Walaupun fiqh dia tak selamat, akidah dia selamat, ke neraka sekejap sahaja, akhirnya mereka ini akan ke syurga, darul akhirah, kampung halaman kekal selama-lamanya. Tu kena jaga dua-dua. Jadi kita tak nak transit walaupun sekejap tuan-puan. Kita kena jaga amalan kita bagi ada pahala, dan kita kena jaga akidah kita selamat dua-dua. Akidah selamat, amalan zahir fiqh selamat, barulah kita terus ke destinasi tanpa transit walaupun sekejap ke neraka. Kita terus ke syurga. Itulah dia kampung halaman kita. Maka ia masuk api neraka akhirat kenapa apa? Masuk api neraka akhirat kelak kerana hadis man syazza ila nar. Artinya, dan barang siapa keluar ia, yakni tidak mengikut pandangan ulama, tu mana keluar,
keluar daripada baran hukum yang sudah ijma', sudah disepakati ulama, nescaya keluar ia seseorang tidak taklid itu pergi masuk api neraka. Orang tanya, kenapa Nabi sebut waman syazza ilanab? Kenapa orang yang menyalahi kesepakatan para ulama, ancaman Nabi ialah ke neraka kerana amalan mereka ditolak? Itu sebab. Tapi di sini Nabi tak sebut kenapa. Nabi hanya sebut ancaman sahaja, tetapi sebab Nabi tak sebut. Jawab para ulama, sebab dia amalan mereka ditolak. Amalan yang tidak ikut mana-mana channel, kerana kita tak pernah bertemu dengan Nabi, tak pernah bertemu sahabat Nabi, tak pernah bertemu dengan tabi', maka kita mesti mengikut orang yang pernah bertemu. Wallahu a'lam. Masalah satu lagi tuan-tuan, kita berhenti di bawah tu. Dah 5 minit lagi, kita akan berhenti 11.30. Mas'alatun, orang yang dalam satu mazhab, orang yang sudah berada orang yang sudah berada dalam satu mazhab. Mana apa tuan-tuan? Maknanya dia dah taklid mana-mana satu mazhab. Macam kita dah taklid Imam Syafi'i, ia taklid akan mana-mana satu mazhab. Maknanya ia niat taklid akan mana-mana satu mazhab yang 4. Lagi pula pendapat yang dia taklid itu yang diakui sah oleh mazhab yang ikutnya. Masalah yang dia ikut ataupun isu yang dia ikut itu diakui sah oleh mazhab yang dia ikut. Mana contoh? Seperti orang mazhab Syafi'i, harus ia taklid mazhab Hanafi atau Maliki atau Hambali pada satu masalah, pada satu isu, atau beberapa masalah atau beberapa isu. Boleh ke tidak? Orang tanya kita ni dah duduk mazhab Syafi'i, kita dah pilih, malah satu kita pilih mazhab Syafi'i. Baik, boleh ataupun tidak kita dalam satu isu kita nak pindah, nak tukar kepada Malik atau kepada Imam Hanafi ataupun kepada Imam Ahmad bin Hanbal, boleh ataupun tidak? Jawab dia harus. Itu hukum tuan guna cerita. Jawab dia harus, boleh. Pendapat yang kita nak ikut tu pula pendapat yang sah, tapi dengan beberapa syarat. InsyaAllah tuan-tuan bulan depan ataupun akan datang kita akan bincang ada 6 syarat untuk kita bertukar kepada mazhab lain. Kita dah tahu, kita kena clear satu-satu mazhab, dah tahu dah. Yang kedua ni pula, boleh ke tidak kita nak tukar mazhab kerana kita nak lebih mudah. Mazhab kita nak tukar tu bukan nak ambil mudah, tapi kita nak clearkan satu-satu. Boleh ataupun tidak? Boleh, tapi dengan 6 syarat yang mesti kena follow 6 syarat ini. InsyaAllah 6 syarat tu tuan-tuan kita akan bincang akan datang. Wallahu a'lam. Inilah dia antara, saya sebut dulu keistimewaan kitab kita yang tidak ada di dalam kitab-kitab yang kitab jawi asas. Kitab jawi asas dia tidak sebut. Ini disebut dalam kitab yang besar. 6 syarat untuk pindah kepada mazhab lain ini tidak disebut di dalam modul yang basic, tetapi disebut di dalam modul yang detail. Ini keistimewaan kitab kita ini, kita boleh tumpan. Maksudnya kita tak perlu belajar kitab besar kerana tuan guru kita ambil isu-isu ataupun peraturan yang berada di kitab besar, dia masukkan dalam kitab dia untuk bantu kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia hidup zaman kita, era 90-an. Dia orang tua tuan-tuan, dia hidup zaman sebelum Jepun. Asal dia ni tuan guru kita ni, dia nak cita-cita dia nak menyambung pelajaran ke Mekah. Waktu tu di Mekah top popular di Mekah. Tetapi oleh kerana Jepun datang mendarat tanah Melayu, dia tak sempat untuk ke Mekah dan dia tukar cita-cita dia pindah belajar ke Kelantan, iaitu ke Pondok Tok Kenali. Asal dia kata aku dulu cita-cita nak belajar di Mekah. Tapi oleh kerana datangnya Jepun, terpaksa tukar punya cita-cita dia. Hara ketika tu tuan-puan, dia kata tak sempat nak ke Mekah, terpaksa ke Kelantan. Jadi dia hidup zaman sebelum Jepun, dia hidup zaman selepas Jepun, dan zaman sempat zaman kita tahun 90-an. Dia meninggal dunia tahun 2003. Lepas tu sempat dengan saya. Masa dengan saya tu dia dah umur 107 tahun.
itu bukan angka yang tepat. Itu bukan angka yang tepat. Itu seingat dia sahaja. Mungkinlah lebih lagi daripada angka itu. Sebab itulah apabila dia hidup zaman 90-an, zaman dia tuan-puan, orang bermudah-mudah beramal dengan mana-mana pandangan mazhab tanpa mengikut rule of condition. Terma tak follow. Kadang-kadang kenapa riba, ini riba, dia tahu mazhab mana, tak kira riba, dia tak kira mazhab, dia kira riba. Walhal riba ini mesti kena follow mana-mana mazhab yang mengeluarkan kata hukum ini riba. Kita main ambil mudah petik riba, kenapa lebih? Itu sahaja kita. Siapa kata lebih? Aku tengok lebih. Siapa kata riba? Hadis Nabi. Cerita sedap selalu lah, closing dia memang mantap closing. Hadis Nabi. Mana hadis Nabi riba? Tak tahu, tapi ada hadis. Kenapa riba? Lebih. Itu saja. Semua dia bantah riba lebih. Ya, riba lebih, tapi saya nak kata kunci kat tuan-puan, riba betul, tapi pastikan riba menurut channel mana. Maliki kata riba macam mana, Hanafi kata riba macam mana, dan Syafi'i kata riba macam mana. Ini kena belajar dalam bab riba. Jangan bermudah-mudah hukum kata riba. Pantam dia baru baca saja, baru dengar jauh-jauh saja, baru buka YouTube dengar 2-3 minit saja, terus kata ustaz ni pun naik kereta riba, ustaz ni pun beli rumah riba, cakap saja riba, beli rumah riba. Nak kena tahu, kalau betul-betul riba, jangan cuba. Kenapa? Kerana itu situasi kita tidak darurah. Tak beli rumah pun tak mati, kita boleh hidup menyewa sampai tua. Ada orang kata, saya terpaksa ustaz makan riba kerana kalau saya tak beli rumah, saya tidak akan duduk sampai mati. Dia tak tahu terdesak menurut mazhab al-Imam Syafi'i. Dia tak tahu terdesak itu apa. Ini penting tuan-tuan, bila kita belajar fiqh, kita kena clearkan. Mazhab Syafi'i ada situasi nak kata riba, ada cara dia riba. Jangan hukumkan semua sama. Walaupun dalam ekonomi kontemporari majoriti negara dunia tuan-tuan, mereka beramal dengan mazhab Malik yang sangat mudah untuk jadi riba. Mereka beramal dengan mazhab Hanafi yang sangat mudah untuk jadi riba. Tetapi mazhab Syafi'i sangat ketat untuk jadi riba. Jangan mudah-mudah untuk hukumkan orang riba. Walaupun kita tengok zahirnya nampak lebih, tetapi kita tengok mungkin dia ikut mazhab Syafi'i, tidak riba bagi mereka. Ini ada cara dia. Sebab saya pernah dengar tuan-puan, orang netizen kita, jemaah-jemaah kita, dia tidak belajar secara intensif, tetapi dia sangat suka untuk mengeluarkan hukum berdasarkan kepada panduan yang dia nafsu dia. Panduan itu just orang panggil dengar-dengar sahaja. Islam tidak begitu. Dia kena sangat-sangat rigid. Kita kena tahu peraturannya, tahu makna riba, tahu syarat nak jadi riba, tahu jenis riba. Kerana riba ini banyak tuan-puan. Riba ada 4 riba dalam mazhab Syafi'i. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tetapi 4. Dan ada cara untuk jadi riba. Ada 3 syarat, ada jenis 2 syarat, ada 1 syarat. Tengok situasi, ada 3 syarat, ada 2 syarat, ada 1 syarat. Maka kita nak hukum ini mesti clear dari sudut akademiknya. Barulah kita ini orang tak kata bodoh bengong. Kenapa? Kerana mudah-mudah menhukumkan tanpa dia tahu. Itu orang yang tak berapa cerdik. Kita orang belajar ni tuan-puan, senyap tu lebih selamat. Orang kata riba ke tak ni? Tak tahu aku. Bodoh ke tak tahu? Tak tahu itu lebih tahu daripada orang yang buat-buat tahu. Dia nampak kita ni sebab yang pandai nak jawab ni tuan, takut orang kata bodoh, takut orang kata tak ceri, itu jawab juga tu. Jangan mudah untuk jadi untuk menghukumkan riba tuan-puan. Kenapa? Kerana riba ada 3 mazhab tak sama. Jangan kesian kat Tok Haji. Tak lena tidur. Ada satu ni saya dengar direct di telinga ni, penuntut tuan-puan dah lebih dah. Dia dengar di telinga saya, dia cerita direct dengan saya. Satu surau saya pergi, ustaz dia kata saya datang ke surau ni tenang saya solat. Dia kata apabila saya balik rumah ustaz, saya rasa tak selesa saya solat. Saya kata kenapa ji? Takut sakit apa? Saya tak sakit ustaz. Ustaz jangan ingat saya gangguan, tak ada.
Saya ni ada satu kuliah kat surau saya ni, rupanya dia kata saya beli rumah saya dulu riba. Tapi saya dah tak tahu saya nak buat apa tu ustaz. Sekarang ni saya makan lama saya tidur di rumah riba. Berapa tahun dah Haji? Saya beli rumah saya 30 tahun ustaz. Dia susah hati tuan-puan, susah hati dia. Jadi dia meluahkan perasaan kat saya tu, dia kata 30 tahun ustaz saya duduk di atas rumah riba. Saya kata tuan Haji beli kereta cash ke? Kereta pun sama juga. Dia tak cerita kereta naik atas kereta riba. Tapi tidur di rumah tu lebih lama. Kereta tak tidur lah. Tidur tu, dia kata tidur di rumah riba ni rupanya tak tenang. Saya kata tuan Haji ni dengar di mana? Saya dengar ustaz ni lah, dia kata kalau pinjam di bank, dia kata memang riba lah. Saya tanya dia, oh betul tu, tapi mazhab Maliki, mazhab Hanafi memanglah jadi riba. Tuan Haji mazhab mana? Saya mazhab Syafi'i. Oh mazhab Syafi'i dia kena letik tak jadi riba, tak mudah riba. Oh jadi macam mana riba? Saya kata kena belajar lah, takkan saya nak cerita masa duduk makan ni. Bukan boleh cerita 2 minit riba, takkan nak tahu riba dalam masa tengah makan tu apa, mudah sangat ilmu. Nak riba ini kena mengaji modul kemahkan bab riba saja tuan-puan. Saya mengajar bab riba berapa tahun kita mengajar di Puncak Alam tu kan, dekat setahun bab riba saja tuan-puan, dah sebulan sekali. Jadi kira tahun berapa kali pun, setahun lebih tak habis lagi bab riba. Saya mengajar satu kuliah di Puncak Alam. Nak ceritanya tuan-puan, jangan mudah untuk hukum riba. Kenapa? Kerana disiplin ilmu dia banyak, sehinggalah kita mengaji pun sampai berpuluh kuliah tak habis lagi riba. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita beri 15 minit saya tuan-puan untuk minum air. Lepas kita minum, kita masuk balik. Kemudian last kali tuan-puan, kita dibekalkan makanan. Sama ada tuan-puan nak makan sini boleh, sebelum pukul 1 kita break. Dan ada yang nak cepat boleh ambil makanan tu turun balik. Cuma sekarang ni tuan-puan jangan cari makanan lah, tak ada, minuman saja. Kita break pun tuan-puan 15 minit saja. Hari ni express. Apabila Ramadan ni kita break tak makan dah. Sebab tu kita hari ni intro Ramadan lah. Ajar-ajar. Wallahu a'lam.